Apa kaitan soal kebencian Tun Mahathir dengan Anwar ini yang menyebabkan Anwar diletakkan sebagai, selalu orang sebut Anwar akan jadi PM, tapi PM tepi saja. Ini perkara yang kadang-kadang very cynicism, Sohiti. Ya, masalah apa ni, Tun Dr. Mahathir, saya tak nak katakan dia berdendam, tapi kenapa dia tidak merastui Anwar yang pernah dilantik menjadi timbalan dia pada tahun 80-an, awal 80-an. Sebab apa ni, bukan, saya tak nak guna perkataan benci, ketidakinginan dia pada Anwar. Itu jelas dalam live dia dengan Astro Awani malam lepas sebelum persidangan apa ni, bajet itu pun beliau masih lagi konsisten untuk menyatakan bahawa dia tidak merastui atau bersetuju Anwar sebagai Perdana Menteri. Dia mengukitkan dua perkara di situ. Pertama, dia mengukitkan bahawa Anwar ni pro Barat. Dia kata, dalam konotasi dia kata, kalau dia serahkan benda ni, rosaklah negara kita ni sebab dipengaruhi oleh Barat. Kononnya Anwar ni pro Barat. Jadi anti Barat. Itu dia sebut. Itu konsisten. Daripada dulu sampai sekarang dia konsisten. Jadi maknanya dia tak suka pada Barat. Kita tak tahu apakah kerana dia tak suka pada Barat menyebabkan dia meletakkan bahana itu kepada Anwar. Kita pun belum tahu. Ini satu kesilapan Dr. Mahathir. Kita pun belum tahu apakah Anwar ni pro dan akan melaksanakan agenda Barat apabila dia menjadi Perdana Menteri. Ini benda yang orang kata benda dalam laut, benda yang tak tahu. Tapi dia telah meletakkan benda ni satu dosa besar pada Datuk Seri Anwar. Ini menunjukkan bahawa dia ni konsisten tidak mahu kepada Anwar Ibrahim. Jadi apa yang dia buat sebelum ni, dia pergi berbaik dengan Anwar, dia masuk PH dan sebagainya, itu adalah satu sandiwara untuk dia. Mungkin ini orang tak fikir, tapi banyak orang mengatakan bahawa PH berjaya menjatuhkan Barisan Nasional baru ni ialah kerana Dr. Mahathir. Tapi kalau tidak bersama Dr. Mahathir dalam PH baru ni pun PH dah boleh menang, mungkin. Dan kerana dia tahu kalau PH menang, Anwar jadi Perdana Menteri, maka dia rela pergi melutut pada Anwar untuk menyokong PH. Kononnya dapat memberi tambahan undi sebagainya. Kemudian dia diimam Perdana Menteri. Perdana Menteri konsesi itu kerana dia diimam. Dia diimam nak jadi Perdana Menteri. Okey, kalau kita jujur, kata 2 tahun, lepas tu dia terus duduk hanging. Satu duduk drop. Sehinggalah selepas IPAC. Jadi selepas IPAC ni sebenarnya Perdana Menteri Mahathir tak jadi Perdana Menteri dah. Dah IPAC dah lepas dah. Tapi sebelum daripada itu, ini menunjukkan bahawa dia ni konsisten, tak merastui Anwar tidak Perdana Menteri. So kita tak tahu apa dosa dosa Anwar. Itu saya katakan bahawa Mahathir ni ada satu virus, bukan COVID tahu. Dia ada satu ada virus dalam kepala dia ni. Saya nama dia sebagai bipolar politik OT95. Itu istilah dalam kesihatan tu, dalam kedoktoran. Saya pun tak pasti pekesentrik ke apa, tapi bipolar ni dia tidak ada, dia celaru. Kalau kita lihat pada awal dia celaru. Dia bagi jalan kepada Najib, dia hentam Najib. Dia bagi jalan kepada Pala, dia hentam Pala. Dia bagi jalan kepada Pak Ghaffar jadi timbalan, dia hentam. Dia menggunakan Anwar. Dia gunakan Musa Hitam untuk hentam Tengku Razali. Dia gunakan Tengku Razali untuk ni. Jadi semua dia game tu dia main ini, semua dia yang menang. Inilah saya gunakan perkataan bipolar politik Dr. Mahathir. Jadi bipolar ni mungkin orang saintis, orang perubatan dia tahu. Tapi saya meminjamkan istilah itu untuk sebenarnya tidak ada satu istilah nak mengatakan bahawa dia ni orang yang, ada orang mengatakan dia ni sakit. Saya tak nak guna kata sakit tu. Tapi itulah saya rasa yang paling tepatnya dia ada pada Dr. Mahathir. Saya sebut tadi tentang pro Barat. Yang kedua yang Tun Mahathir sebut tentang Anwar. Dia dalam interview wawancara dia dengan Astro Awani malam semalam kan, selain pada Barat, satu perkara dia menjelaskan bahawa dia menafikan bahawa jatuhnya kerajaan PH kerana dia. Dia kata kerana prinsip. Prinsip apa benda? Dia meletak jawatan kerana prinsip. Prinsip apa benda? Kamu dah mengabaikan prinsip musyawarah. Patut kamu rujuk dulu kepada Majlis Presiden. Tapi itu diktator. Sebab itu saya menyatakan bahawa Dr. Mahathir ini ada dua wajah, two face. Diktator siang hari, demokrasi malam hari, atau terbalik begitulah. Dia ada dua wajah. Jadi orang yang baru mengenali Dr. Mahathir, baru mendapat Dr. Mahathir, baru mendapat ghanimah jawatan, teruja, Dr. Mahathir ini seorang yang
diplomatik, seorang yang demokrasi. Tapi itulah sebenarnya. Jadi dia menyatakan bahawa dia menafikan. Padahal semua orang penganalisis dan rakyat menyatakan bahawa kesalahan jatuhnya PN apabila dia meletak jawatan pada 25 hari bulan. Kalau dia tak jawatan, tak hilang lagi. Jadi kita ada PS dah ada konsensus dah. Ada majlis presiden. Patut dia tanya sepatah. Okey, I nak ambil keputusan sebab prinsip ini. Mesti ada berlaku pro and contra perbincangan. Tapi tak dia menggunakan veto dia letak jawatan. Dia letak jawatan pun dia ada strategi. Dia mengharapkan dia lagi jadi Perdana Menteri. Tetapi dia pasang perakat tu terkena dia balik. Itulah apabila Muhyiddin dengan Azmi menukar plan daripada menyokong dia, pas pula daripada plan nak parlimen dibubarkan, tiba-tiba menyokong Muhyiddin dengan Azmi, terperangkatlah. Inilah satu ketewasan. Dan saya berbalik pada saudara saya boleh menyatakan tadi bahawa inilah peristiwa yang mengaitkan Tun Dr. Mahathir yang pertama dalam sejarah. Syabuddin, Ya. saya nampak dalam hal ini sikap Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menerima Datuk Seri Najib sebagai rakan politik yang masa kini adalah dalam pengetahuan dan juga syak wasangka oleh Tun Dr. Mahathir. Apakah ini sebahagian daripada sikap yang jelas ataupun saudara Syabuddin melihat ini sebagai suatu omongan saja? Saya PRU 13, kalau Datuk masih ingat, Datuk Najib bertemu dengan Datuk Seri Anwar di Singapura. 13 atau 14? 13. Oh, 13. Semasa itu BN diagakkan bahawa 50-50 ya. Ya. Jadi yang rangernya tu bekas Indonesia tu, Presiden yang rapat dengan Datuk Seri Anwar ya. Dan mereka bertemu. Saya tahu benda ni daripada orang atas. Dia bagi tahu saya bahawa kan dalam masa seminggu 2 minggu tu Datuk Seri Anwar tidak nak menerima sebab popular vote Perikatan Nasional menang, tapi mengikut the one that passed the post tu BN menang lah. Dan saya tanya orang UMNO, orang atas lah, dia cakap saya Datuk Najib ada berjumpa tapi ada MOU Yusof Kala yang menjadi orang tengah yang menyatukan mereka, dan Datuk Najib tidak tangani MOU tu. Dia balik masing-masing pun tak tahu tu. Mana kita tahu ini politik ya. Lagipun dalam keadaan senario sekarang, saya rasa any possibilities boleh berlaku tu. Ya, kita tahu politik ni hari ini friend, tomorrow enemy. No permanent friend, no permanent enemy. Okey. Boleh jadi inilah strategi nak melenyapkan terus Tun Mahathir. Okey, bagi dia rest, bagi surau kan masjid kan, ya, dan jaga cucu dia. Sebab kita kena ingat Tun Mahathir ni buat semua enemies. Sekarang dia benci pada Tan Sri Muhyiddin. Betul tak betul tak tahulah. Ya. Tapi agak dia benci. Ada dia pandangan siapa ni? Betul tak betul? Dia benci. Ini politik tu. Saya dah cakap ini politik tu. No permanent friend, no permanent enemy. Susah nak cakap saya tu. Ya. Ini kita pakai suspicious lah, andaian lah tu. Tak betul. Mudah-mudahan. Jangan marah saya lah ya. Jadi makna dia Tun Mahathir ni musuh everywhere. Tan Sri Muhyiddin pun dia musuh. Okey? Nampak macam sekarang dia pergi bangun menentang Tan Sri Muhyiddin. Itu open. Dan dia pula melanggar titah tuanku. Mana ada satu surat keluar daripada istana. Kalau surat tu kalau dibaca betul-betul, itu adalah decree daripada palace. Dia sebagai Perdana Menteri 20 tahun campur 22 bulan. Bukan dia tak tahu surat tu. Bukan dia tak reti baca surat tu. Tak. Jadi lepas tu musuh dengan Tan Sri Muhyiddin, musuh dengan Datuk Zahid Hamidi,
musuh dengan Datuk Najib tak henti-henti. Penyamun lah, pencuri lah, perompak lah. He has never changed. This old man never changed his mind, you see. He has never stepped down outside his dia consistently kalau dia benci seseorang tu dia betul benci. Tahu tak? Jadi lepas tu siapa lagi yang musuh yang dia buat. Jadi ciptaan musuh-musuh ni, akhirnya musuh-musuh ni mari kita berpakat lah. Kita lanyak si orang tua ni. Boleh jadi tu. Last sekali, you know, everybody let us work together. We eliminate this old man. Pasal dia dapat 13 lah. Itu pun tersalah, terlepas yang amanah kawan-kawan saya termasuk YB Salihuddin. Sahabat dia bangun saya. Jadi itu Datuk tanya soal senario dia. Anything can happen, Datuk. Ya. Saya nak mencela sikit tu. Apa ni berkait dengan apa yang sudah saya menyatakan bahawa tentang Tong Dr. Mahathir. Walaupun dia tu yang kita rasa geli-gelman lah dengan cara dia berpolitik, tapi dia ada keistimewaan dia. Dia ada keistimewaan dia seorang yang bagi saya berfikir secara praktikal. Dia konsisten suatu benda dia. Kalau dia tak berubah-ubah, tak betul. Ada orang yang bersetuju dia ni kalau dia ni tegas, tapi tegas yang tidak tepat, yang tidak benar mengikut hukum dan hakam dah, tak boleh diterima. Tapi itu perangai dia tu. Jadi saya nak katakan bahawa keistimewaannya dia ni, you nak kata apa ke dia pun, you katalah, dia tak peduli. Dia bekerja kuat. Dia tidak jadi seperti sesetengah politician yang lain, sedikit merajuk, kecewa, berundur. Sedikit merajuk semula. Kita ambil contohlah orang yang kita mengharapkan juga satu masa dulu bakal menjadi pemimpin negara. Tun Musa Hitam kan. Tapi sekejap merajuk tu. Tapi dia ni, you dah kata apa kat dia, you katalah. Kita pernah menyatakan bahawa ni sebagai maha fir'aun, maha zalim, maha apa dah. You kata apa betul? Ni saya nak ceritakan sikit bahawa dia ni seorang yang praktikal, dia ni rasional dan dia tidak pernah mudah merajuk tu. Saya ceritakan, saya jumpa dengan dia. Dia saya jumpa, saya tak langsung. Ini Datuk Ibrahim Ali lah. Kenal jumpa dengan saya, dia kata. Depan-depan tu Dr. Mahathir. Ni memalu kalau saya. Tetapi nak cerita ke Mahathir ni. Dia kata, Tun, saya bawa Tun ni satu orang yang istimewa ni. Siapa dia kata? Ini tu. Inilah dia kata orang yang tulis buku Maha Fir'aun ni. Apa dia kata tu? Apa tak baik macam tu, jangan macam tu. Itulah yang saya dah menggetar dah. Tapi dia tetap macam tu. Tetap dia tu. Cool. Jadi kerana ada sifat ini yang menyebabkan dia ni boleh dia boleh, orang kata boleh mengatasi apa saja cabaran. Jadi sebenarnya sikap-sifat yang ada pada dia ini perlu dicontohi. Maknanya sifat bukan sifat dendam ke berdendam seperti dendam pada Anwar, tetapi sikap dia ni dia tak pernah rasa give up dalam dia nak mencapai sesuatu. Dia